Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Top 5 bersama saya Naim Haris. Dan kita hari ini ada tetamu special. Kita ada Adam Daniel in the house, yo. Adam ni dia seorang pelakon daripada Jurnal Terakhir Maria, hasil dari Double Z Studio. Dan dia adalah lakon untuk Mimpi daripada Mr. Handsome 12, arahan daripada Naim Haris, iaitu aku sendiri. Selamat datang Adam Daniel. Terima kasih. Korang kalau suka minat cerita seram, korang boleh tengok Jurnal Terakhir Maria dan Mimpi. Adam, Adam pernah pergi satu tempat yang nama Korea? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Saya ingat kau daripada Korea. Mana ada, saya bukan dari Korea. Saya Oh ya. Habis awak daripada mana? Saya daripada Malaysia. Oh, Malaysia je. Okey. Hari ni kita akan bercakap pasal Korea. Kalau kita cakap pasal Korea, kita mesti fikir macam Winter Sonata, kita cerita macam K-pop. Korea ni memang influence dia memang besar. Orang gila-gilakan benda-benda yang dari Korea, macam contohnya muzik, apa lagi, produk even skincare semua, makanan, even ramen, semua benda yang kau paling suka Korea. Aku suka namanya lagu. Aku jarang layan. Aku suka dia punya makanan lah. Makanan dia yang paling baik ialah ramen lah rasanya. Sebab aku suka benda yang pedas. Ramen tu basically kat sini lah Maggi. Maggi. Tapi korang nak tahu tak, dekat Korea juga ada tempat-tempat yang menakutkan dan berhantu. So kita hari ni akan cerita pasal top 5 tempat yang paling berhantu di Korea. Di tempat yang kelima, kita ada Rumah Sakit Jiwa Gonjam. Rumah Sakit Jiwa ni pada dulunya memang normal, dipenuhi dengan pesakit-pesakit yang mental. Tapi disebabkan ada suatu kejadian di mana doktor-doktornya telah menjalani eksperimental yang menyebabkan pesakit-pesakit meninggal, tempat tersebut telah ditutup dan tempat tersebut telah terbiar dan dipenuhi dengan pokok-pokok dan sampah sarap. Tempat itu juga dijadikan sebagai tempat untuk uji keberanian kepada orang-orang yang membuat paranormal activity. Sesiapa saja yang mengunjungi tempat ni akan mendengar suara tangisan daripada pesakit-pesakit yang dahulunya meninggal di situ. Rumah Sakit Gonjam ini juga telah menginspirasi untuk membuat filem dan terjadinya Gonjam Haunted Asylum. Jadi tempat yang keempat kita ada Pulau Jeju. Pulau yang sentiasa menjadi tumpuan pelancong di Korea. Sebab dalam masa setahun dalam 15 juta pelancong akan pergi ke Pulau Jeju. Tapi tak sangka kan, Pulau Jeju tu juga merupakan pulau yang sangat berhantu. Rupanya ada sejarah dia. Pada 1940-an, masa tu pemerintah Korea dia nak hapuskan komunis. So dia hantar tentera untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi disebabkan nak selesaikan masalah tu, dia melibatkan nyawa penduduk yang dekat situ. So sebanyak dalam 30,000 penduduk Jeju, termasuk wanita dan kanak-kanak, terkorban semasa pemerintah Korea untuk menyelesaikan masalah komunis tu. So warga Korea menganggap roh-roh yang terkorban tu masih berada di Pulau Jeju. So sebab tu ada setempat dekat Pulau Jeju tu diorang rasa berhantu. Hantu air namanya Mulgwishin yang akan menarik sesiapa saja yang berada di kawasan laut pada larut malam. Mulgwishin ni dia dalam keadaan basah dan muka dia pucat. So kalau korang pergi Jeju tu, boleh elakkanlah pergi lepak dekat laut pada larut malam. Di tempat yang ketiga, kita ada Rumah Yongduk. Rumah yang terbengkalai ni dahulunya memang dimiliki oleh penghuni, tapi ada kisah yang di sebalik rumah ni. Ianya telah dibina atas kuburan. Penghuni-penghuni yang memiliki rumah ni sebelum ni meninggal sebelum pindah ke rumah tersebut. Rupanya rumah ni telah dibangunkan di atas perkuburan tentera semasa Perang Jepun pada tahun 1940-an. Sesiapa saja yang memasuki rumah tu boleh dengar tangisan-tangisan dan bisikan yang misteri. Di tempat yang kedua kita ada Yongma-land, iaitu taman tema permainan kanak-kanak yang telah ditinggalkan lama oleh penduduk Korea. Sebab kisahnya bila ada seorang budak perempuan ni, dia meninggal ketika main permainan dekat situ. So dikatakan roh
budak perempuan tadi tu dia mengganggu siapa saja yang main kat taman permainan tu. Tapi sekarang ni masih lagi je ada orang dengar suara budak tu. Cuma dah banyak artis K-pop dia orang buat music video dekat situ. Tapi kalau korang berani tak masuk taman permainan tu? Dan di tempat yang pertama kita ada Sungai Han. Sungai Han merupakan satu landmark yang terkenal di Korea Selatan sebagai tempat untuk membunuh diri. Orang-orang yang membunuh diri akan pergi ke sini untuk terjun daripada jambatan. Tempat tersebut merupakan tempat lepak untuk remaja-remaja dan ada juga artis yang lepak di situ. Kebanyakan membunuh diri dengan melompat daripada jambatan mengopoh. Dan disebabkan ramai yang telah membunuh diri di sini, roh-roh mereka juga berkeliaran. Kedengaran bunyi minta tolong, menjerit, menangis dan macam-macam lagi pada waktu malam. Ramai juga yang telah membuat paranormal activity di kawasan ini. Di sungai yang indah ini juga dikelilingi oleh lampu yang bergelapan dan dikatakan menjadi rumah kepada para hantu yang telah membunuh diri di sini. Selain membunuh diri juga, ada yang mencampak mayat mangsa bunuh di kawasan tersebut. Ada juga yang kata jangan dekati Sungai Han terlalu dekat. Sebab apa? Ada hantu yang mungkin akan menarik korang masuk ke dalam Sungai Han tu. So guys, itulah kita punya top 5 list kita untuk tempat-tempat berhantu di Korea. So Adam, kau rasa mana yang paling seram bagi kau? Aku rasa yang Silent tu kot. Silent. Silent seram sebab dia macam yelah, hospital sakit jiwa kan. Lepas tu dah terbiar, lepas tu memang jadi tumpuan orang yang nak cari hantu juga. So aku paling seram kalau macam Betul. biar kat situ. Siap ada movie lagi kan? Itulah pasal. Bagi aku lah, tempat yang paling seram taman permainan tu. Sebab korang nak tahu apa? Sebab benda-benda yang macam berkaitan dengan budak kecil ni memang selalunya menyeramkan lah kan. Macam hantu budak kecil kan, hantu baby. Aku macam tak boleh lah. Especially permainan baby tu. Kenapa dia ada bunyi-bunyi macam macam ting ting. Oh, ting ting. Ting 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 ting. Ting ting tang ting. Okay. Khadijah Hanim komen, kejut aku tiba-tiba ada hantu muncul. Itulah dia pasal kita memang saja nak kejutkan korang. Harap korang suka lah kejutan daripada kita orang kan. Okay, ni ada daripada Aini Comel. Jump scare dia memang boleh gugur jantung. Emoji gelak. Memang kita orang yang tengok balik pun memang gugur jantung. Lagi kalau tengok malam kan. Syafiqah Omar, first, thank you so much Syafiqah Omar sebab jadi orang yang pertama untuk tengok kita orang punya konten. Jangan lupa like dan subscribe. Memang dah subscribe kot. Terima kasih. Thank you. Dan akhir sekali kepada Aisyah Official. Memang first maybe ada satu like dan satu view. And bila nak buat Talk with Papa Joe lagi nak tengok. Okay, kalau nak tengok Talk with Papa Joe, korang kena stay tune lah dengan Double Z Studio. Korang follow subscribe, follow IG. Sebab kita orang akan update kat IG banyak. So dari situ korang akan dapatlah update daripada kita orang. Yes. Terima kasih korang kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like video ni, share dan juga komen. Sebab aku akan bacakan komen korang di akhir video di next video kita. So kita stay tune with Double Z Studio YouTube channel. Bye bye. Annyeong. Annyeong. Annyeong.